Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayahanda, semua saudara-saudari yang mengikuti pengajian kita, semoga semuanya berada dalam kesejahteraan dan kesihatan yang baik, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang mengikuti pengajian kita sehingga ke hari ini, masih lagi dalam surah perbincangan tentang surah Al-Mulk. Ya, diucapkan waalaikumsalam kepada Puan Siti Hajar Muhammad Nazir. Terima kasih banyak kerana sudi mengikuti pengajian-pengajian kita. Baik, insya-Allah kita sambung perbahasan kita, perbincangan kita tentang surah Al-Mulk. Dan seperti mana saya telah sebutkan sebelum ini, diharapkan seiring dengan kita mempelajari tafsir surah Al-Mulk, kita juga cuba untuk menghafal surah Al-Mulk, ya, kerana setiap pertemuan kita tidak membincangkan ayat yang banyak. Kita hanya bertemu bersua secara online begini hanya seminggu sekali. Dan setiap kali pertemuan kita hanya bincang dalam 3 atau 4 ayat. Mungkin lebih sikit, mungkin kurang daripada itu. Jadi tak banyak. Jadi diharapkan kita dapatlah menghafal ayat-ayat yang kita pelajari sebelum masuk kelas seterusnya. Dengan cara kita menghafal sedikit demi sedikit, pertamanya kita dapat menguatkan hafalan kita, dan yang keduanya ia tidak membebankan, berbanding kalau kita nak hafal setengah muka terus ataupun satu muka, maka itu agak sukar, ya. Jadi itulah harapannya, insya-Allah, kerana kita telah sebutkan pada awal mukaddimah tentang tafsir surah Al-Mulk, satu riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, waditu tabarakalladzi biyadihil mulk fi qulubil mu'minin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, aku suka kalau sekiranya surah tabarakalladzi ataupun surah Al-Mulk ini berada dalam hati-hati orang yang beriman. Maksudnya dihafal, sehingga dapat dibaca daripada hati, bukan daripada mushaf. Kalau kita mampu, masya-Allah, itulah yang terbaik kita boleh bawa dalam sembahyang. Kita boleh baca ketika mana kita tersekat dalam jam, contohnya dalam kesesakan lalu lintas, dalam kereta, kita boleh baca sambil-sambil kita tunggu giliran di klinik ataupun di pejabat-pejabat kaunter-kaunter kerajaan. Jadi kita boleh memanfaatkannya, insya-Allah. Jadi muslimin, muslimat, saudara-saudari, ibu-ibu, ayahanda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada ayat yang ke-10, ya, pada ayat yang ke-10. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, insya-Allah. Kemudian kita akan terangkan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به
innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita dah baca surah ayat ke-10 dan ayat ke-10 sehingga ayat ke-14 daripada surah Al-Mulk, ya, dengan gaya bacaan adalah sikit-sikit gaya bacaan Taranum Hijaz Murattal. Baik, insya-Allah. Ayat yang kita baca tadi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, mereka ni siapa dia? Mereka ni ialah ahli-ahli neraka ataupun orang-orang yang kafir, ya. Bila mereka kata? Mereka kata ketika di akhirat. Mereka berkata pada hari akhirat nanti, ya. Jadi akhirat ni belum tiba lagi. Tetapi kenapa digunakan fi'il madhi? Fi'il madhi. Wa qalu, dan mereka telah berkata. Fi'il madhi ni macam past tense lah. Padahal hari akhirat belum lagi tiba. Kenapa digunakan fi'il madhi ataupun past tense? Ya. Jawapannya ialah kerana fi'il madhi ni dia bukan sahaja digunakan untuk perkara yang telah lepas. Ia juga digunakan untuk perkara yang akan datang tetapi pasti berlaku. Kalau perkara itu pasti berlaku, maka tidak salah menggunakan fi'il madhi. Jadi dialog ini ataupun kata-kata ahli neraka ni, orang-orang kafir ini pasti berlaku sebab Allah Ta'ala yang merakamkannya dalam Quran, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Allah Ta'ala khabarkan kepada kita bahawa nanti di akhirat ahli neraka ataupun orang-orang kafir, ada di antara mereka akan mengatakan begini, akan menyatakan penyesalan. Jadi sebelum menyesal di sana, eloklah kita bermuhasabah di sini ketika kita di dunia ni. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Apa kata mereka? Waqalu, kata mereka, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dahulu ketika di dunia. Nampak? Kalaulah kami dahulu ketika di dunia, iaitu ketika di dunia, mendengar dan memikirkan. Mendengar dan berakal, maknanya memikirkan. Pastilah kami tidak termasuk di kalangan penghuni ataupun para ahli sa'ir, neraka. Ahli neraka mengatakan, kalaulah kami dahulu mendengar dan memikirkan kebenaran yang disampaikan oleh para nazir. Sebelum tu kan ada disebutkan tentang nazir, iaitu orang-orang yang memberikan peringatan. Nabi contohnya, ya, ketika Nabi, para Rasul datang atau siapa sajalah memberikan peringatan, kalaulah dahulu kami gunakan telinga kami dengar dan kami fahamkan, kami fikirkan sehingga membuahkan iman, maka pastilah kami tidak akan menjadi ashabus sa'ir pada hari ini. Tidak menjadi ahli neraka pada hari ini. Maka di sini menunjukkan bahawa ahli neraka itu mereka menyesal nanti di akhirat nanti. Mereka menyesal di akhirat nanti. Ini sama seperti mana yang dirakamkan dalam surah As-Sajdah. Subuh hari Jumaat, biasa kita baca atau kita dengar imam baca, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang ahli neraka ni mereka akan menyesal dan mereka akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan ke dunia untuk mereka beramal soleh. Kembali balik pada ayat tadi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Ya. Allah Taala mengatakan bahawa orang-orang ahli neraka ni mengatakan, kalaulah kami dahulu mendengar dan memikirkan. Timbul persoalan di sini. Mengapa mereka menyebutkan mendengar terlebih dahulu? Nasma'u au na'qilu. Kenapa didahulukan nasma'u, kemudian barulah disusuli dengan na'qilu? Maka kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, kerana mendengar itu ialah permulaannya. Apa-apa hal pun dengar dulu. Bila orang nak menyampaikan ilmu dan sebagainya, apa-apa hal pun dengar dahulu.
fikir itu dia datang seterusnya. Dia fikir adalah step kedua. Tapi yang pertama sekali ialah dengar. Masalahnya, ada sebahagian orang yang kafir dan sebagainya, mereka ni dengar pun tak nak. Mereka ni dengar pun tak mahu. Jadi oleh kerana itu, mereka di akhirat, mereka menyesal kerana tidak mendengar. Mendengar tu sendiri mereka, kerana tidak mendengar, mereka menyesal. Maknanya tidak mendengar itu sudah cukup untuk menjadikan mereka menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Mereka kata kalaulah kami dahulu mendengar dan memikirkan. Jadi dengar itu adalah kunci ilmu sebenarnya, kunci hidayah, kunci kepada hidayah. Seseorang itu kalau nak dapat hidayah, petunjuk, dia mesti dengar dahulu, dengar penyampaian orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, pasang telinga. Kemudian daripada telinga itulah akan dihantar mesejnya kepada otak, pada akal kita, supaya kita dapat memikirkan, sekiranya berselari ataupun selari dengan bersesuaian dengan kebenaran, dengan apa yang Islam bawakan, maka kita terima. Ya, kerana itu didahulukan sama', iaitu dengar, kemudian disusuli dengan akal, iaitu fikir, iaitu akal. Akal Melayu pun kata akal juga kan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tarafu bidzanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka akhirnya mereka mengiktiraf dengan dosa-dosa mereka, fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kejauhanlah bagi ahli-ahli neraka sa'ir. Setelah mereka menyesal, mereka mengakui kesalahan mereka, kesilapan mereka, maka fa'tarafu, mereka mengiktiraf dosa-dosa yang mereka lakukan. Inilah nak katakan bahawa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seseorang dalam keadaan orang itu masih mengatakan bahawa dirinya di pihak yang benar. Sehingga kan dalam hadis disebutkan bahawa tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam neraka menerima azab dalam keadaan dia masih merasakan bahawa dirinya di pihak yang benar. Tidak. Semua orang yang diazab akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta sehinggalah mereka semua fa'tarafu. Sehingga mereka mengakui bahawa memang mereka selayaknya masuk dalam neraka. Ayat ini menjadi bukti. Fa'tarafu bidzanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengiktiraf lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ini adilnya Allah Ta'ala. Kalau di dunia lain, di dunia ada orang yang dihukum, tak kisahlah dihukum mahkamah ke ataupun dihukum oleh polis ke, kena bayar saman. Ada orang yang dihukum dalam keadaan dirinya, hatinya masih belum berpuas hati. Dirinya masih belum mengakui bahawa dirinya silap. Dia masih lagi rasa bahawa ada hujah-hujah lain, ada alasan lain. Makna kata ada ruang-ruang lain untuk dirinya sepatutnya mendapatkan pembelaan. Tapi di akhirat tidak. Allah Ta'ala akan buktikan kepada setiap orang bahawa inilah yang selayaknya dia terima. Maka akhirnya mereka akan fa'tarafu bidzanbihim. Semua orang yang diazab di neraka, semuanya tidak diazab melainkan setelah masing-masing meyakini dan sedar dan mengiktiraf bahawa memang layak mereka, memang wajar mereka diazab. Ini disokong oleh sebuah hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir. Kata Nabi SAW, la yadkhula ahadun an-nara illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi minal jannah. Tidak akan sekali-kali, selama-lamanya tidak akan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka atau memasuki neraka. Seseorang itu sekali-kali tidak akan memasuki neraka, melainkan dalam keadaan dia mengetahui, dia sendiri mengetahui. Allah akan buatkan dia mengetahui dengan bukti, dengan dipamerkan segala kesalahannya, dinyatakan hujah, keterangan dan sebagainya. Dia tidak akan masuk neraka melainkan dalam keadaan dia sendiri mengetahui bahawasanya neraka itu lebih layak untuknya berbanding syurga. Ini keadilan Allah Ta'ala. Fa'tarafu. Jadi bila kita baca ni, kita kena insaf lah. Sebab di dunia ni mungkin kita boleh bagi alasan. Saya tak semayang ni sebab saya ni, kerja saya ni susah lah. Saya rasa mungkin ada kot
alasan boleh tinggal solat. Di dunia ni kita boleh kata begitu, tapi di akhirat fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kerana itu kena hati-hati, kena jaga-jaga jangan sampai kita termasuk dalam golongan ini, wal iyadzabillah. Kemudian fasuhqan li ashabis sa'ir. Akibatnya apa dia? Fasuhqan, kejauhanlah bagi ahli-ahli neraka sa'ir. Kejauhan ni maksudnya ialah dia adalah masdar. Suh ni maksudnya ini adalah masdar, kejauhan. Tetapi maksud yang mudah kita faham, kita nak terjemah mudahnya ialah terjauhlah kamu daripada rahmat Allah Ta'ala. Maknanya kata oleh kerana mereka ni memang layak diazab atas dosa-dosa mereka, maka mereka ni dihukum, dijauhkan mereka daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk dalam neraka. Itulah yang dimaksudkan dengan fasuhqan li ashabis sa'ir. Kalau tafsirannya ialah alzamahumullahu ta'ala suhqan. Allah mewajibkan mereka menjauh, dalam keadaan jauh. Jauh daripada apa? Daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kita baca Taranum Jiharkah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sebab ayat ini dia gembira. Ayat ini, ayat 12 ni ayat yang gembira. Tapi nanti ayat 13 kembali balik amaran-amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 12 ini kata, kenapa ayat 12 ni cerita tentang ahli syurga, tentang orang-orang yang baik. Kenapa diselitkan? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, tujuannya ialah untuk apa? Untuk bagi seimbang. Setelah Allah Taala menyatakan tentang hal ahli neraka, takkan tak ada hal ahli syurga. Jadi dibawakan sedikit keterangan tentang hal ahli syurga. Maka dari situ kita nampak keseimbangan. Dari sini kita boleh faham metod dakwah. Bahawasanya bila seseorang itu nak berdakwah, jangan dia hanya menakut-nakutkan orang ramai dengan neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan puan-puan tak sembahyang, maka 70 tahun tuan-tuan akan masuk neraka. Boleh tak? Bukan tak boleh. Boleh. Yang tadi tu saya bagi contoh lah, bukan hadis ke apa. Tapi kita kena ingat juga bahawa dalam Islam ni kita ada targhib dan juga ada tarhib. Memberi berita gembira dan memberi galakan dan memberi ancaman. Dan Nabi SAW pun diutuskan sebagai basyiran wa nadhira, pemberi berita gembira dan juga pemberi ancaman. Memberikan ancaman. Jadi bila kita berdakwah ni kita kena seimbang. Jangan kita hanya ceritakan tentang neraka. Kita juga kena ceritakan tentang syurga, tentang kebaikan, pahala yang diperolehi bila seseorang itu beramal soleh. Maka perkara ni akan menyebabkan dada kita ni rasa lapang dan kita bertambah motivasi kita untuk beramal. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya ialah sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, dalam keadaan tak nampak, ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka keampunan dan juga ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar. Subhanallah. Ini adalah kelebihan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama seperti mana disebutkan dalam surah An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kedudukan Tuhannya, maksudnya takut keagungan Tuhannya, takut kerana mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, maka kesudahannya ialah fa innal jannata wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menghalang dirinya, nafsunya daripada hawa, daripada menuruti nafsu, menghalang dirinya daripada menuruti nafsu, hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya ialah di dalam syurga. Kesudahannya ialah syurga.
Maka ayat ini memberi berita gembira kepada orang yang takut kepada Allah. Cuma dalam ayat ini disebutkan bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna bil ghaibi. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dengan ghaib. Secara ghaib. Bil ghaibi ni dia adalah hal. Dia adalah hal. Dalam keadaan ghaib. Jadi ulama bincangkan mana satu yang ghaib itu yang disifatkan ataupun dihalkan, disifatkanlah bahasa mudahnya, disifatkan sebagai ghaib itu mana satu? Adakah Allah Ta'ala ataupun orang yang takut itu? Maka di sini ada dua tafsiran yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dan lain-lain. Ya, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahawa bil ghaibi itu, tafsiran bagi bil ghaibi dan perkaitannya dengan yang sebelumnya itu ada dua tafsiran. Boleh kita tafsirkan bahawa bil ghaibi itu merujuk kepada Allah Taala. Maknanya kalau mengikut tafsiran pertama ni, maksud ayat ini ialah sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan Allah itu ghaib daripada pandangan mata mereka. Maknanya dalam keadaan mereka tidak melihat Allah, tetapi mereka masih lagi dapat takut kepada Allah, maka bagi mereka inilah keampunan dan juga ganjaran yang besar. Masya-Allah. Boleh juga, kata Imam Syaukani, boleh juga ditafsirkan dengan tafsiran kedua. Bil ghaibi itu ialah hal keadaan bagi orang itu. Orang itu ghaib, maknanya ghaib dalam erti kata mereka tidak ada di hadapan khalayak ramai. Jadi kalau mengikut tafsiran kedua ni, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, maksudnya ialah sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan mereka bersendirian. Tadi tafsiran pertama mengatakan bil ghaib itu maksudnya Allah itu tidak dilihat oleh mereka. Kerana kita ni ada hijab, memang kita tak boleh lihat Allah. Tapi nanti di akhirat insya-Allah bagi orang-orang yang terpilih memang dapat Allah bukakan hijab, mereka boleh melihat Allah seperti mana dalam ayat surah Al-Qiyamah Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka pada hari akhirat nanti bercahaya-cahaya, berseri-seri, kepada Tuhan mereka lah mereka melihat. Jadi memang nikmat yang terbesar, nikmat yang paling indah bagi ahli syurga ialah apabila mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat yang paling sedap, nikmat yang paling berharga, yang paling lazat bagi ahli syurga saat ketika mana Allah Ta'ala mengizinkan untuk mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dunia ni kita tidak melihat Allah. Jadi kalau mengikut tafsiran pertama, bil ghaibi itu maksudnya ialah mereka ni takut kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala itu mereka tidak dapat melihatnya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua mengatakan bil ghaibi itu ialah hal keadaan orang yang melihat itu. Maksudnya ialah orang-orang yang takut pada Allah dalam keadaan orang-orang itu ghaib daripada pandangan khalayak ramai. Maknanya orang yang takut pada Allah dalam keadaan dia bersendirian. Orang macam inilah yang dimaksudkan dengan ayat ini mengikut tafsiran kedua. Bagi mereka maghfirah, keampunan dan juga ganjaran yang besar. Kedua-dua tafsiran memberikan makna yang sangat hebat. Ya, di mana kita ini pertamanya kita ni diuji yang kita ni tidak dapat melihat Allah. Itu satu ujian untuk menguji sejauh manakah kita ini bertakwa kepada Allah ataupun tidak. Yang keduanya kita diuji apabila kita bersendirian. Kadang-kadang ketika mana kita berada dalam keadaan sendirian, ketika itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat sama ada kita ni bertakwa kepada Allah ataupun tidak. Orang tak nampak, tapi Allah Ta'ala nampak kita, lihat kita. Jadi ketika itu kita diuji sejauh manakah kita yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhan, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkenaan dengan perkara ini memang banyaklah hadis yang berkaitan dengannya. Di antaranya hadis tentang 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi mereka pada hari akhirat nanti. Pada hari akhirat
ketika mana manusia dalam keadaan kepanasan, matahari dihampirkan, didekatkan, sehingga hampir dengan kepala manusia, panas yang teramat sangat, tapi ada 7 golongan yang Nabi SAW sebutkan, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli arsyihi ataupun fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mana akan Allah Ta'ala letakkan di bawah naungannya atau di bawah naungan arasnya mengikut setengah riwayat, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan, tidak ada teduhan, tidak ada bumbung lain selain daripada teduhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan salah satunya ialah rajulun da'athu imra'atun, zatu jamalin, zatu mansabin wa jamalin, faqala inni akhafullah. Seorang lelaki, salah satu daripada 7 golongan itu ialah seorang lelaki yang mana dia digoda oleh wanita, zatu mansabin, yang memiliki jawatan ataupun kedudukan yang tinggi, wa jamalin, dan memiliki kecantikan. Wanita ni adalah berkedudukan. Jadi bila wanita berkedudukan, makna kata kalau kita, na'udzubillah lah, kalau seorang itu mempunyai hubungan dengan dia kan, buat hubungan dengan dia, maka tak ada masalah lah, masyarakat tak akan kecam. Sebab apa? Sebab wanita ni ada kedudukan. Ada kedudukan, katalah datuk contohnya kan. Jadi keaiban orang yang ada hubungan dengan dia tu mungkin dapat ditutup dengan pelbagai cara. Dengan kedudukan yang dia ada tu, dia boleh sembunyikan hubungan sulit itu. Dan kemudian cantik pula tu lagi. Kalau ada kedudukan contohnya kan, tapi tak cantik, mungkin orang tak nak. Tapi masalahnya kedudukan pun ada, cantik pula. Apabila dia digoda, maka dia mengatakan inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Nampak tak kaitannya? Nampak kaitannya? Dia takut pada Allah, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala tempatkan dia di tempat yang istimewa. Dia tidak akan terkena kepanasan matahari akhirat nanti. Begitu juga dalam antara 7 golongan yang disebutkan itu, Nabi SAW juga menyebutkan satu lagi golongan yang ada kaitan dengan ayat ini, iaitu apa dia? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang lelaki yang mana dia bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya, sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apakah yang disedekahkan, apakah yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nak katakan bahawa orang yang paling rapat dengan dia pun tak tahu yang dia ni banyak bersedekah. Subhanallah. Sebab tangan kanan dengan tangan kiri ni kawan rapat. Bayangkan, kanan dengan kiri ni pun, kiri boleh tak tahu kanan memberikan sedekah. Maka ini adalah satu gambaran bahawa seorang itu memang dia menyembunyikan amalan kebaikannya. Kerana apa? Kerana dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mahu riak. Walaupun Allah Ta'ala itu tidak dilihat dengan mata dia, dan ketika dia bersedekah itu mungkin dia boleh sahaja untuk riak, tapi dia menghalang dirinya kerana takut pada Allah, maka Allah Ta'ala tempatkan dia di bawah naungan arasnya ataupun di bawah naungannya. Begitu juga dalam salah satu daripada 7 golongan itu, Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang mengingati Allah, berzikir kepada Allah, bersendirian, khalian, berkhalwat. Khalwat ni maknanya bersendirian. Khalian fafadat ainah, maka berjujuran air matanya. Menangis dia ketika dia bersendirian mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang boleh menangis kalau sekiranya majlis zikir, majlis doa, majlis selawat itu dibuat secara beramai-ramai kan, majlis munajat contohnya, semua menangis, dia pun menangislah. Tapi berapa ramai orang boleh menangis ketika dia bersendirian, dia ingat kepada Allah, berzikir, berdoa, beristighfar, apa jugalah, ataupun dia baca Quran, lalu menangis dia. Bukan kerana orang lain, tapi hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Imam Tirmizi membawakan riwayat Nabi SAW bersabda, ainani la tamassuhuma an-nar, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama ialah ainun
bakat min khasyiatillah. Mata yang menangis kerana takutkan Allah. Nampak tu? Mata yang menangis kerana takutkan Allah. Itu kaitannya dengan ayat tadi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka. Mata yang menangis kerana takutkan Allah. Mata itu insya-Allah tidak akan disentuh sama sekali oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua ialah ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga malam, ya, yang digunakan untuk menjaga, untuk berkawal pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya orang yang berjihad fi sabilillah, tentera-tentera sebagainya. Jadi ketika mana tentera Islam yang lain semuanya tidur, mesti kena ada orang-orang yang berjaga malam, menjaga kawan-kawan yang lain. Takut-takut ada musuh menyerang secara hendap. Maka orang-orang yang berjaga malam, mengawal sempadan ke apa ke, yang berjaga malam dan diniatkan itu sebagai fi sabilillah, maka mata itu insya-Allah tidak akan diazab pada hari akhirat nanti. Jadi perhatikan ayat ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Tuhan mereka, ya, bil ghaibi, dalam keadaan ghaib. Sama ada yang dimaksudkan dengan ghaib itu ialah Allah itu ghaib, tidak dapat dilihat oleh manusia, ataupun bil ghaib itu maksudnya ialah orang itu sendiri, dia dalam keadaan ghaib, dalam keadaan bersunyi diri, tetapi masih lagi dia takut pada Allah dalam keadaan bersunyi diri sekalipun, maka ganjarannya ialah lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Baginya ialah keampunan daripada Allah dan juga ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar ni apa maksudnya? Ganjaran yang besar ini, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya, ganjaran yang besar itu ialah syurga. Itu tafsirannya. Ajrun kabir maksudnya ialah al-jannah. Baik, kemudian ayat seterusnya, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Dan sembunyikanlah kata-kata kamu atau jaharkan, maknanya kuatkanlah dengannya, sesungguhnya dia, iaitu Allah Ta'ala, maha mengetahui apa yang berada, apa yang terkandung di dalam dada. Dalam dada maksudnya dalam hati, kerana hati itu tempatnya di dada kita. Allah kata, kamu cakaplah macam mana pun, sama ada cakap secara senyap, secara rahsia, wa asirru sir, secara rahsia, ataupun secara jahar, secara kuat, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Itu maksud secara umum, ya. Dan ayat ini ulama membincangkan kenapa ayat ini turun. Ini dipanggil sebagai asbabun nuzul. Jadi dalam beberapa tafsir tak disebutkan, tetapi saya jumpa dalam tafsir Al-Qurtubi ada dinyatakan tentang sebab nuzul bagi ayat ini, iaitu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, sebab turunnya ayat ini ialah kerana orang musyrikin Mekah, mereka telah mencaci ataupun merancang nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutuk belakang lah orang kata, mengumpat, kutuk belakang. Dan mereka mengatakan sesama mereka, orang musyrikin berkata sesama mereka, kata, perlahankan suara kamu ataupun rahsiakan percakapan kamu tentang Muhammad, supaya Tuhan Muhammad tidak mengetahui. Orang musyrikin Mekah menganggap bahawa kalau sekiranya mereka ni mengata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencerca, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci, merendah-rendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbisik-bisik atau dengan berkata dengan percakapan yang perlahan, maka Allah Taala tidak mengetahui. Dia kata Tuhan Muhammad, supaya Tuhan Muhammad tidak mengetahui apa yang kita katakan, maka Allah Taala turunkan ayat ini untuk mengatakan kepada mereka sama sahaja. Sama ada kamu berkata-kata secara senyap atau berkata-kata secara kuat, Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Itu sebabnya. Sebabnya apa dia? Innahu alimun bidzatis sudur. Itu adalah ta'lilnya.
ta'lil kata Imam Syaukani. Dinyatakan sebabnya iaitu kerana Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui? Tidakkah dia mengetahui siapakah yang menciptakan? Wa huwal latiful khabir. Dan sedangkan dia iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Latif, iaitu Maha halus pentadbirannya, urusannya. Al-Khabir, Maha mengetahui. Al-Khabir maksudnya Maha berpengalaman, mempunyai kepakaran, pengalaman, mempunyai cakupan maklumat yang luas. Maha mengetahuilah kita katakan, Maha mengetahui. Ayat ini pun dibincangkan oleh ulama. Ayat ini boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran, kata Imam Ibn Katsir. Boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran. Pertama, kita boleh katakan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dengan kita boleh tafsirkan dengan tafsiran maksudnya ialah bukankah Allah Ta'ala itu Maha mengetahui man khalaq, sesiapa yang Allah ciptakan. Atau dengan kata lain, ala ya'lamu man khalaq maksudnya ialah tidakkah Allah Ta'ala mengetahui keadaan makhluk-makhluknya, wa huwal latiful khabir, sedangkan Allah Ta'ala itu dia itu ialah Maha Latif dan Maha Khabir. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua kata Imam Ibn Katsir boleh juga ditafsirkan begini, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Maksudnya ialah tidakkah rahsia-rahsia yang disimpan. Lain. Tafsiran pertama mengatakan tidakkah Allah Ta'ala mengetahui para makhluknya. Tafsiran kedua mengatakan tidakkah rahsia, bukan Allah, rahsia dalam hati, rahsia yang disimpan dalam hati orang musyrikin itu, tidakkah rahsia itu kan makhluk kan, tidakkah rahsia yang disimpan dalam hati itu, tidakkah dia mengetahui siapakah yang menciptakan segala-galanya, iaitu Allah. Sedangkan dia iaitu Allah Maha Latif, Maha Khabir. Kedua-dua tafsiran boleh diterima. Kita boleh katakan ayat ini menemplak orang musyrikin dengan mengatakan, kamu ni yang kamu rasa bahawa bila kamu senyapkan, kamu rahsiakan cacian kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu ingat Allah Taala tak tahu. Tidakkah ataupun bukankah Allah Taala yang Maha Pencipta, man khalaq? Allah bukankah yang menciptakan, iaitu Allah. Allah yang menciptakan segala-galanya. Dia yang menciptakan segala-galanya. Bukankah dia mengetahui segala-galanya? Boleh juga ditafsirkan begini. Kamu wahai ataupun mereka orang-orang musyrikin merahsiakan, meletakkan rahsia dalam hati. Tidakkah rahsia yang mereka simpan itu, rahsia itu sendiri mengetahui siapakah yang menciptakan segala-galanya, iaitu Allah. Sebab rahsia pun makhluk. Tidakkah makhluk itu yang ada dalam hati mereka, yang mereka simpan itu, dia mengetahui siapa yang menciptakan dia, siapa yang menciptakan hati, tempat dia menetap, siapakah menciptakan tuan dia tu, tuan dia lah diri orang yang menyimpan rahsia itu. Pendek kata nak bagi tahunya bahawa Allah Ta'ala itu Maha mengetahui. Jangan kita ingat kita boleh sembunyikan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Tidak ada sesuatu pun, sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara ghaib. Semua perkara ghaib semuanya dalam pengetahuan Allah Taala. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui melainkan dia. Semua. Baca ayat tadi itu sehingga akhir, Allah Ta'ala sebutkan Allah Ta'ala mengetahui wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang berguguran melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya, di mana dia gugur, bila dia gugur, sebab apa dia gugur, semua Allah Ta'ala mengetahui. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallazi ja'ala lakum,
Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan bagi kamu bumi zalulan, yang menjadikan bumi mudah digunakan bagi kamu. Itu maksudnya zalulan. Zalulan maksudnya ialah hina. Maksud asalnya zalulan maksudnya ialah hina. Tapi kita boleh tafsirkan, ulama sendiri pun menyebutkan zalul, hina, maksudnya ialah bumi ini dijadikan hina. Maksudnya bumi ini dijadikan patuh kepada manusia. Kita boleh buat bukan sesuka hati, maksudnya kita boleh gunakan bumi ini. Bumi ini menjadi hina di hadapan manusia. Bumi ini ditundukkan oleh Allah supaya dia tunduk kepada manusia. Maka kita boleh berjalan, kita boleh buat bangunan, kita boleh bercucuk tanam. Jadi pendek kata, zalulan ini maksudnya ialah mudah digunakan. Mudah digunakan. Allah Ta'ala menjadikan bumi ini patuh kepada urusan manusia, lalu manusia mudah menggunakannya. Itu maksudnya huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menjadikan bumi ini mudah digunakan bagi kamu, iaitu manusia. Jadi kalau bumi ini mudah digunakan, mudah diuruskan, apa yang sepatutnya kita buat? Allah kata famshu fi manakibiha, maka berjalanlah pada bahu-bahunya. Manakib ni pada asalnya dalam bahasa Arab maksudnya ialah bahu, mankib. Manakib ialah plural jamak, singularnya ialah mankib. Mankib ni bahu lah. Jadi Allah kata, kalau kamu dah tahu dah bahawa dunia ataupun bumi ini dipermudahkan bagi kamu, Allah ciptakan bumi ini memang untuk manusia guna sebagai khalifah, maka oleh itu kamu berjalanlah di atas bahu-bahunya. Berjalan di atas bahu-bahu bumi. Bismillah. Berjalanlah kamu di atas bahu-bahu bumi. Apa yang dimaksudkan dengan bahu-bahu bumi? Apakah yang dimaksudkan dengan berjalan di atas bahu-bahu bumi? Maka kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan daripada Imam Mujahid, Al-Kalbi, Muqatil, mereka semua mengatakan bahawa maksud bahu-bahu tu ialah hujung-hujungnya, jalan-jalannya. Maksudnya famshu fi manakibiha, maksudnya wahai manusia, kamu berjalanlah di hujung-hujung bumi. Jalanlah di jalan-jalan, di lorong-lorong di bumi ini. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah daripada rezekinya. Maksudnya Allah kata, kalau dah kamu tahu bahawa bumi ini aku ciptakan mudah untuk kamu, bumi ini aku telah permudahkan untuk kamu, maka kamu berjalanlah cari rezeki. Cari rezeki di atas muka bumi ini. Berjalanlah di bahu-bahunya, maksudnya pergilah ke mana sahaja. Pergilah ke jalan ini, masuk lorong ini, pergi ke hujung sini, pergi ke hujung sini, pergi ke seluruh pelusuk bumi untuk wakulu mir rizqih, makan daripadanya, mencari rezeki. Cari rezeki dengan apa? Dengan cara kita berjalan di atas muka bumi. Ini lebih kurang sama seperti mana dalam surah Al-Jumu'ah. Allah kata, lepas kamu semayang maka bertebaranlah kamu untuk mencari kurniaan Allah di atas muka bumi. Kan? Allah kata, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Selepas selesai solat, maka bertebaranlah kamu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini untuk mencari kurniaan Allah, mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ulama seperti Imam Qatadah, Sayyidina Syahr bin Hausyab menafsirkan bahu-bahu bumi itu maksudnya ialah gunung ganang bumi, bukit bukau bumi. Tapi kalau kita gabungkan semua tafsiran, maksudnya ialah pergilah ke seluruh pelusuk bumi. Sama ada lorong-lorongnya, lembah-lembahnya, bukit bukaunya, hujung-hujungnya. Pergilah ke mana saja untuk mencari rezeki yang Allah berikan pada kamu dan makanlah
Makanlah daripada rezeki tersebut. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahawa betapa pemurahnya dan sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia, sehingga Allah Ta'ala menjadikan bumi ini mudah untuk kita mencari rezeki. Tidak payah, tidak susah. Kalau kita bandingkan dengan planet lain, planet-planet lain tidak sesuai dengan manusia. Ada planet yang terlalu panas, ada planet yang terlalu sejuk, ada planet yang bentuk muka buminya tak sama, material ataupun bahan-bahan tanahnya itu tak sama dengan manusia. Tapi bumi ni Allah kata, Allah memang ciptakan, dia memang mudah digunakan untuk manusia. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berair, ada yang tanah keras, ada yang boleh digunakan untuk bercucuk tanam, ada yang sesuai untuk binaan. Semuanya itu lakum, Allah kata. Huwallazi ja'ala lakum. Allah kata, Allah jadikannya mudah untuk kamu, untuk manusia. Betapa mulianya manusia di sisi Allah Ta'ala. Sayangnya Allah Ta'ala kepada makhluk yang terutama, yang paling baik, yang paling mulia di sisi yang paling hebat ciptaannya di sisi Allah, iaitu manusia, makhluk manusia ni, anak Adam. Allah jadikan begitu. Dan daripada ayat ini juga Imam Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini bahawa ayat ini menyuruh kita ini untuk bekerja, mencari rezeki. Jangan kita malas, jangan kita culas, jangan kita berharap kepada orang lain. Sebaliknya, gunakanlah segala kemudahan yang ada di atas muka bumi ini yang Allah ciptakan untuk kita. Gunakan untuk kita wakulu mir rizqi, untuk kita makan daripada rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dinukilkan daripada Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Majmu'nya bahawa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, wajib ke atas umat Islam ini untuk mengeluarkan, menghasilkan, keluarkan produk yang dihajatkan ataupun yang diperlukan oleh umat Islam. Sehingga kan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hatta al-ibrah, sehingga kan jarum pun kata Imam Nawawi, umat Islam kena berusaha untuk mengeluarkannya sendiri, kena hasilkan sendiri, hatta jarum sekalipun. Supaya apa? Supaya kita tidak berhajat kepada golongan lain. Ayat ini perlu kita ambil pengajaran, khususnya pada zaman kita ini, zaman dalam keadaan masing-masing negara semua dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan tak stabil ataupun kurang stabil daripada sebelumnya. Kita semua kena berusaha, berikhtiar untuk mencari rezeki. Ya, memang kita faham dalam musim pandemik ini, ada orang yang diuji hilang pekerjaan, yang ada pekerjaan ada yang ditolak gajinya separuh, 1/3. Ada juga yang kerja sendiri, yang berniaga, perniagaannya tidak maju, tak dapat bayar sewa. Ya, kita faham, memang betul. Tapi teruskan berusaha, baca ayat ini. Allah Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Allah menjadikan bumi ini mudah. InsyaAllah kalau kita berusaha, insyaAllah Allah akan permudahkan dan kita akan dapat kejayaan insyaAllah. Jadi saya doakan pada semua saudara-saudari yang menghadapi masalah dari segi mencari rezeki, mencari nafkah di Malaysia ni dan juga di luar Malaysia sekalipun, kalau ada yang mengikuti, kalau ada sesiapa yang terjejas disebabkan pandemik ini, saya doakan mudah-mudahan semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang penting kita berusaha. Usaha dan ikhtiar jangan sekali-kali ditinggalkan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tidak suka kita ni hanya sekadar meminta-minta. Jangan kita menjadi umat yang meminta-minta, hanya meminta-minta kepada orang. Sebab itulah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nabi SAW mengatakan bahawa seseorang itu berterusan meminta-minta. Asyik meminta-minta, minta. Maknanya dia tak berusaha, asyik menadah tangan saja, minta pada orang. Seseorang itu berterusan meminta-minta daripada manusia sehinggalah pada hari akhirat nanti dia akan datang dalam keadaan wajahnya itu bertulang, tidak berdaging. Wajahnya itu tidak berdaging. Daging-daging tulang, daging-daging pada wajah ni semuanya tidak ada. Yang ada ialah tulang saja.
Kenapa? Kata ulama, kerana meminta-minta ni tanpa berusaha, ini adalah satu perbuatan yang menjatuhkan maruah dia. Oleh kerana maruah manusia itu biasanya dikaitkan dengan muka, maka di akhirat nanti dia diazab sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka dihilangkan daging ataupun isi pada wajahnya. Kerana apa? Kerana di dunia dahulu dia tidak menjaga air mukanya, tidak menjaga maruahnya. Dan hadis ini sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Begitu juga dengan hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran. Sesiapa yang meminta-minta harta manusia takathuran, disebabkan nak memperbanyakkan harta. Maksudnya apa? Maksudnya dia sebenarnya apa yang dia ada sudah cukup. Dia tak perlu meminta-minta. Tetapi oleh kerana dia tamak, takathuran ni maknanya tamak. Oleh kerana dia tamak, maka dia meminta-minta, mengemis, minta-minta pada orang lain. Seperti mana kadang-kadang ada ejen-ejen yang bukan ejen, sindiket. Sindiket yang inilah yang melakukan kerja-kerja macam ni kan. Mengupah orang lain untuk mengemis. Bukan kerana berhajat. Kalau sekiranya dia mengemis, memang dia betul-betul berhajat, tak ada masalah. Tapi ini dia tidak berhajat. Dia apa yang dia ada sudah cukup, tapi dia mengemis, meminta-minta. Tak nak berusaha tapi nak meminta-minta harta orang ramai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yas'alu jamran. Hanya sahaja yang dia minta sebenarnya adalah jamran, iaitu batu-batu kecil daripada neraka. Jamrah kan kita pergi haji kita baling jamrah kan. Jadi jamran itu maksudnya adalah batu-batu api daripada api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya sebanyak mana seorang itu melakukan perkara yang begitu, maka sebanyak itulah dia menerima azab daripada api neraka. Wal'iyadzabillah. Bukanlah di sini maksudnya kita tidak boleh meminta, boleh kan. Saya pun kadang-kadang kita minta juga. Tapi jangan kita biasakan diri meminta-minta. Sebaliknya kita kena berusaha terlebih dahulu. Gunakan tulang empat kerat yang Allah bagi. Gunakan segala kemudahan yang ada di atas muka bumi ini. Kan Allah dah kata kan, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Allah kata Allah dah permudahkan. Jadi kita cuba sedaya upaya dahulu. Kalau tak boleh sangat, barulah kita meminta-minta. Itu pun kita mintalah dulu kepada orang yang terdekat terlebih dahulu. Kan? Keluarga kita, saudara mara kita, adik-beradik. Kalau tak dapat juga jiran tetangga, kawan-kawan rapat. Sesudah itu kalau tak ada juga ataupun tidak mencukupi keperluan kita, maka barulah diizinkan oleh syarak untuk kita meminta kepada orang ramai. Tapi jangan menjadikan mengemis itu atau meminta-minta itu suatu hobi dan tabiat. Sikit-sikit nak meminta, tak ada. Sebaliknya Allah kata apa? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini. Pergilah hujung bumi, hujung sana, hujung sini, untuk mencari rezeki yang Allah bagi pada kamu. Rezeki Allah tu luas. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahawa sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang ialah yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Tangannya sendiri. Nabi SAW menyebutkan, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amal yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada seseorang yang makan makanan yang lebih baik daripada apa yang diusahakan oleh oleh pekerjaan tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah iaitu Daud alaihissalam sendiri pun baginda memakan daripada hasil kerja tangannya sendiri. Jadi sebaik-baik makanan yang kita masukkan dalam mulut kita ni ialah makanan yang kita usahakan sendiri, bukan dengan meminta, mengemis daripada orang lain. Jadi hayati betul-betul ayat tadi. Allah kata apa? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah Ta'ala menyebutkan di akhir ayat wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, iaitu kepada Allah lah an-nusyur, kita dibangkitkan. Nusyur kita, kebangkitan kita ialah destinasi kita ialah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya ialah kita semua ni akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka apa tujuan ayat ini disebutkan, wa ilaihin nusyur ini disebutkan di akhir ayat. Tujuannya ialah untuk mengingatkan kita, walau bagaimanapun kita mencari rezeki, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, walau bagaimana cara pun kita mencari rezeki di atas muka bumi ini, kita kena ingat rezeki kita itu mestilah selari dengan kehendak Allah, selari dengan syariat Allah. Kerana apa? Kerana sudahnya nanti kita akan menjawab di hadapan Allah Ta'ala, wa ilaihin nusyur. Jadi diharapkan perbincangan yang kita, ayat-ayat yang kita bincangkan tadi dapatlah memberikan manfaat kepada kita. Apabila kita baca ayat-ayat ini nanti, insya-Allah mudah-mudahan dapat kita menghadirkan makna-makna yang telah kita bincangkan, insya-Allah, supaya kita bukan sahaja membaca dengan bertajwid dan sebagainya, kita juga membaca dengan tadabbur, dengan penghayatan, insya-Allah. Sebelum kita akhiri, saya cuba tengok kalau ada soalan, mungkin dapat kita kongsikan bersama jawapannya, insya-Allah. Tak ada. Okey, baik. Jadi kalau tak ada, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni dapat kita mengambil pengajaran, kita faham elok-elok, kita amal selari dengannya dan kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang sudi mendengar pada hari ini, insya-Allah, sehingga bertemu lagi pada sesi yang akan datang, masih lagi dalam surah Al-Mulk pada waktu yang sama, insya-Allah. Sekian saja untuk pada hari ini. Wassalamu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.